ibadah kita, dan insya-Allah taala pada hari akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan kita ini bersama dengan para anbiya, para syuhada, para salihin fi jannatil ula, dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, fi jannatil firdausi a'la, insya-Allah taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurnianya dapat kita bertemu sekali lagi dalam majlis ilmu, dalam raudhah, dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan kehadiran dan juga penglibatan kita pada saat ini dimudahkan di atas segala urusan kita, sama ada dunia ataupun akhirat. Diangkatkan daripada kita ini bala, dihilangkan daripada kita ini wabak, dan dipermudahkan kepada kita ini urusan-urusan yang berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita meneruskan kehidupan kita dalam beribadah, dan seandainya mati itu menyapa, dan kematian kita juga dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pentingnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ingat tentang iman, maka iman itu bukanlah hanyalah seketika sahaja, bahkan iman itu bermaksud adalah beriman selama-lamanya sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masa beriman tersebut pasti akan ada pancarobanya, pasti akan ada ujiannya, pasti ada tribulasinya, yang mana manusia akan bertanyakan kepada dirinya sendiri, apakah saya mampu menghadapi ujian ini? Apakah saya akan tewas dalam menghadapi ujian ini? Maka di saat itulah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahawasanya kecil mana pun iman dalam hati kita, berat mana pun tanggungan ujiannya, semuanya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertambah berat ujiannya, bertambah kejap imannya, itulah yang akan dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan ada persoalan nanti bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padanya dia akan menyebutkan, sampailah masanya saya berhenti beriman kepada Allah, sampailah masanya saya ini sudah boleh meninggalkan Islam. Tidak ada maknanya bagi orang Islam, bagi orang yang beriman berkata demikian. Bahkan orang yang beriman dan orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apabila ketika mana melihat ujiannya berat, bertambah berat, penuh dengan ujian dan kesakitan, walaupun dia longgar dalam bertahan, maka di saat itulah dia juga menyebut, saya kekal beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hati yang demikian Allah taala kurniakan kepada kita kelepasan dan kemudahan di dunia dan di akhirat, insya-Allah taala. Amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi menyambung pengajian kita lagi pada malam ini, dan kita hiasi raudhah kita, taman-taman kita, dengan ilmu-ilmu dan peringatan daripada ulama-ulama dan juga daripada ilmuwan-ilmuwan kita. Saya bawakan nukilan, saya bawakan nasihat, salah satu lagi nasihat yang telah disebutkan oleh Imam Al-Haris Al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala wa iyah. Katanya musannif rahimahullahu ta'ala wa iyah, wa nafa'ana bi'ulumihi wa juhudihi fi darain, wa'lam anna as-sabra minal iman bimanzilati ra'si minal jasadi, fa idza quti'a ra'su dhahaba al-jasadu kulluh, fa idza sami'ta kalimatan tughdibuka fi 'irdika fa'fu wasfah, fa inna dhalika min 'azmi al-umur. Qala Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, man khafa Allah lam yashfi ghaizah, wa mattaqahu lam yasna' ma yurid, walaula yaumul qiyamati lakana ghaira ma tarawun. Subhanallahal azim.
Apa katanya Imam Al-Haris Al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala wa iyah, wa'lam, ketahuilah oleh anda sekalian, ingatlah oleh anda sekalian, perhatikanlah oleh anda sekalian, katanya ulama ini, anna sabra minal iman, kesabaran itu adalah separuh daripada iman, ataupun kesabaran itu adalah daripada bahagian iman. Maksudnya, kalau kita sebutkan tentang iman itu ada 60 hingga 70 syu'bah, ada cabangnya. Bahkan kalau disebutkan dengan iman itu, ianya adalah segala perkara yang dilakukan oleh orang yang beriman dan Islam. Kerana apa? Kerana setiap daripada ibadahnya mesti dikepilkan kepadanya iman. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, apabila kita ini menyedari dalam agama Islam, mesti ada padanya an-niyatu, ada niat. Innal a'malu binniyat. Setiap amalan itu mesti berserta dengan niat. Jadi kalau kita nak tafsirkan hadis itu mungkin kita katakan an-niyat itu bukan semuanya niat. Dia panggil juz'i. Dia panggil dalam majaz mursal. Majaz mursal ni dalam ilmu bahasanya, kalau kita katakan sebahagian daripada amalan itu mesti dengan niat, sebahagian yang lagi tidak, tetapi automatik dia akan menjadi amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian yang mesti ada padanya niat, iaitu dalam ibadah, dan sebahagian yang lagi tak perlu dengan niat pun, tetapi sudah dikira sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan as-sabru minal iman, sabar itu daripada iman. Nak menyatakan bahawasanya setiap daripada amalan kita ini, kalau kita sebutkan ada kesabaran, ianya adalah pada segala-gala yang paling kecil, iaitu pada penelitian dan pemerhatian. Sabar untuk berkata-kata. Perkataan ini lebih tajam daripada pedang, lebih cepat daripada anak panah. Tetapi bagi orang yang sabar, perkataan itu cermat. Lidah kita ni, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, tajam daripada pedang, lebih cepat daripada anak panah, seandainya tidak ada kesabaran. Apa maksud kesabaran di situ? Maksudnya adalah pemerhatian dan penelitian dengan siapa yang kita bercakap, apa yang kita akan cakapkan, apa yang kita lontarkan, apakah ianya sesuai ataupun tidak sesuai. Semuanya memerlukan kepada kesabaran. Lihatlah kepada bahananya mulut yang tidak terjaga dengan kesabaran. Hattalah kepada ahli keluarganya bercerai-berai, anaknya ditinggalkan, rumah tangganya hiruk pikuk, sahabat handai itu mencemuh dan menghina. Semuanya daripada apa? Semuanya daripada lidah yang tidak bertulang. Begitu juga dalam perlakuan, kena ada kesabaran. Apa dia? Iaitu ada pemerhatian dan penelitian. Maka oleh yang demikian, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita lihatkan dalam sebutan yang mudah ini, hattalah kepada hadis Nabi pun kita jumpa sabar itu separuh daripada iman. Nabi mengajar kepada kita bahawasanya at-ta'anni. Ta'anni itu bermaksud apa? Ta'anni itu bermaksud tenang, damai, minallah, adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan lain maksud bahawasanya setiap daripada orang yang beriman ini mesti ada kesabaran pada amalannya. Sabar dia dalam berkata-kata, sabarnya dalam tindakannya, sabarnya dalam ibadahnya, kan? Sabar dalam ibadah ini juga penting, iaitu sabar dalam menuntut ilmu. Ramai mana daripada kita ini yang tewas dalam menuntut ilmu, tewas dalam menuntut ilmu, tewas dalam melakukan ibadah. Kalau kita belajar tentang ilmu yang pertama, mesti kita belajar ilmu apa? Ilmu fardu ain. Dalam bahagian ilmu fardu ain itu, bahagian mana yang paling penting dan paling aula, paling afdal? Maka ulama menyebutkan ilmu yang bersifat hal,
ilmu yang bersifat semasa, diperlukan sekarang. Apabila kita masuk agama Islam ataupun dibesarkan dalam agama Islam, daripada kecil apa ilmu yang mesti kita belajar dan apa ilmu yang mesti boleh diamalkan? Ilmunya adalah fardu ain. Halnya apa? Halnya sembahyang. Itu ilmu halnya, iaitu belajar untuk menunaikan ibadah kecil-kecil dulu. Itu maksud ilmu hal. Kemudian apabila kita sudah belajar ilmu hal, itu ilmu fardu untuk menunaikan ibadah, itu sembahyang, belajar yang mana dulu Ustaz? Belajar yang fardunya dahulu dalam ibadah, yang wajibnya dahulu dalam ibadah. Jangan soal lagi tentang makruhnya, tentang sunatnya. Selesaikan satu-satu. Tetapi kadang-kadang kita lihat hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, kerana kita ini tidak mendasari dan tidak mengikuti pengajian yang sebenar-benarnya pengajian, maka kadang-kadang kita ini mencari ilmu mengikut apa yang kita nak sahaja, tanpa menjadikan kita sebagai orang yang pandai beribadah kepada Allah Ta'ala. Maaf saya sebutkan begini, bukan saya nak mencemuh ataupun menghina sesiapa, tetapi beginilah caranya, beginilah dia standardnya, ataupun ini adalah syurutnya, syarat-syaratnya dalam kita menuntut ilmu. Kerana kita tidak dapat gambaran kerangka besarnya, kita faham bahawasanya kalau dalam belajar ni, belajar apa? Belajar Al-Quran. Ya betul, belajar Al-Quran. Belajar hadis, betul belajar hadis. Kerana apa? Ianya adalah tunjang kepada agama ini. Sumbernya Al-Quran, sumbernya hadis. Tetapi bagi pelajar yang dinyatakannya sebagai orang yang Islam, mesti belajar yang fardu ain. Tanya dulu yang fardu ain kita selesai ataupun tidak, bab taharah kita selesai ataupun tidak. Sehingga kan, saya sebutkan, sehingga kan dalam pemahaman kita sebagai orang awam ini, sesiapa yang baca Al-Quran itu bagus, maka dialah yang layak menjadi imam. Yang pandai, yang bagus taranumnya, yang bagus dalam lagu nyaringnya, itulah yang terbaik daripada imam. Sedangkan para salafus salih, siapakah dia yang paling baik menjadi imam? Mereka menyebutkan afqah, iaitu yang paling faqih. Yang paling faqih. Cuba tuan-tuan bayangkan, orang yang pandai baca Al-Quran, sebutannya bagus, tetapi taharahnya tak lepas, dan tuan-tuan letaknya menjadi imam. Taharahnya tak lepas, tapi tuan-tuan letaknya menjadi imam. Itu soalan yang sangat mudahlah kita jawab, bahawasanya apabila taharahnya tidak selesai, bagaimana kita boleh tanyakannya tentang ibadahnya? Maka dengan sebab itu, golongan salafus salih yang paling baik di antara mereka adalah paling faqih. Kerana yang faqih ini menjaga taharahnya dan menjaga ibadahnya. Selesai dia menjadi imam, maka itulah ibadahnya yang diterima oleh makmum. Makbul imamnya, makbullah makmumnya. Tetapi apabila kita faham pada pendekatan kita, kita meletakkan ibadah itu adalah apa yang menggirangkan hati, apa yang sedap kita dengar, itulah yang paling bagus untuk kita beribadah. Sedangkan tanggapan-tanggapan ini bukanlah daripada tanggapan-tanggapan orang yang belajar. Oleh sebab itulah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, fahami dia apa itu konsep ilmunya, konsep hal. Anak yang kecil apa yang kita ajar? Akidah. Apa yang tentang akidah kita kena ajar? Ibadah. Apa ibadah yang kita kena ajar? Kemudian orang yang telah dewasa ini, selepas dia faham tentang ibadahnya, tentang sembahyang, tentang taharahnya, maka dia nak berkahwin, faham pula ilmu tentang alam perkahwinan.
Bagaimana tanggungjawab menjadi seorang suami, tanggungjawab menjadi seorang isteri, tanggungjawab menjadi seorang bapa, anak dan sebagainya. Ini juga dalam ilmu yang bersifat hal. Ahli perniagaan, orang yang ada kedai, ada perniagaan, mesti belajar ilmu kepada apa? Ilmu tentang zakatnya, ilmu tentang bahagian-bahagian harta yang mesti dia tunaikan. Ini bermaksud hal, ilmu yang ada dan mesti kita tepati pada keadaan tersebut. Orang nak pergi haji, belajar nak pergi haji, itu bermaksud ilmu hal. Tetapi dalam ilmu yang banyak ini, tanyakan yang manakah dia prioritinya, keutamaannya, supaya kita tidak malal. Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, tak malal. Malal ni bosan, tak bosan. Kita ni kalau kita banyak sangat belajar benda yang kita rasakan tak berguna kepada kita, kita akan bosan. Dan sebab itu para ulama salafus soleh, kalau kita buka kitab-kitab dalam pentarbiahan, ulama-ulama ni cukup besar jiwa mereka. Sehingga kan ada ulama yang menyebutkan, seandainya kamu duduk dalam majlis aku, dia kata, kalau kamu duduk dalam majlis aku dan kamu ini malal, bosan, segeralah kamu keluar. Segera keluar. Sebab apa? Sebab bimbang di situ akan ada hasutan syaitan. Hasutan syaitan ni tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala. Dalam majlis ilmu pun ada hasutan syaitan. Tengok apa tu guru tu ajar, kau tak faham satu pun kan, gitu. Ni hati kita bercakap ni, betul lah aku tak faham lah. Aku tak faham, kau apa tuan guru ni yang tak pandai. Kita dah cuba nak mengumpat, mencerca. Ataupun kalian dalam keadaan yang letih, katanya, keluarlah. Sebab apa tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala? Ini dia wibawanya dalam kita menuntut ilmu. Talibul ilmi, dia kena ada sikap hati yang sangat kuat. Dia nak membunuh kejahilan dia, maka dia lawan syaitan tu. Tapi kalau kita orang awam yang tidak ada sifat begitu, kita akan terbawa-bawa oleh hasutan syaitan, dan hendaklah kita menjauhkan diri daripada duduk dalam majlis ilmu. Nanti jangan ambil sekerat je lah. Tuan-tuan jangan ambil sekerat ni, nanti balik, tak perlu pun belajar ilmu. Bukan. Belajar ilmu itu penting untuk membunuh kejahilan. Tetapi ketika mana kita ini tidak mengetahui caranya sebagai talibul ilmi, nescaya kita akan bosan dan kita akan tewas. Belajar ilmu juga tak boleh pilih-pilih tuan-tuan. Tak boleh selektif. Tak boleh selektif ni maksudnya bukan ikut dan je kita belajar. Tak boleh selektif ini maksudnya kita dengar saja orang yang terkenal ke, orang masyhur, ni best ni, kita kena pergi dengar dia. Ilmu ini dia kena mesti ada apa dia kita panggil, iaitu mesti ada padanya itu sikap talaki. Kalau kita belajar dengan seorang guru bab fiqh, istiqamahlah untuk belajar dengan fiqh dengannya, walaupun mungkin penyampaiannya taklah berapa bersemangat, kan, 2-3 kali kita ni hilang entah ke mana dalam masa setengah jam tu, 2-3 kali kita ni lenyap. Istiqamahlah hati kita untuk menuntut ilmu, bukan kerana kesedapan ataupun kesenangan. Kerana bimbang-bimbang tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala akan menyebabkan kita ini bukan menjadi orang yang tegap ataupun orang yang tajam dalam menuntut ilmu, tetapi lebih kepada bersuka-suka hati dalam menuntut ilmu. Na'udzubillah min zalik. Dan akhirnya kita langsung jauh daripada matlamat sebagai talibul ilmi, yang menuntut ilmu. Akhirnya ilmu berkaitan ibadah pun kita tak tahu, ilmu yang berkaitan dengan fardu ain pun kita tak tahu, fardun kifayah lebih jauh lah, ilmu muamalat jauh lah. Akhirnya sekali masyarakat kita ni kucak-kacir. Akhirnya sekali dalam keluarga kita tak tahu bagaimana cara kita nak berinteraksi dengan ahli keluarga, dengan suami, dengan isteri. Sedangkan selalu ke masjid, selalu berkuliah. Rupa-rupanya kita bersikap selektif dalam menerima akan suatu ilmu. Sebab itu pada zaman-zaman dahulu, zaman-zaman saya belajar pondok dulu, bila kita belajar ni,
Kalau ada orang yang bayar-bayar imam apa tok guru ni, kita akan letak yang nombor 2. Kita akan cari yang tua-tua. Sebab apa? Satunya pengalaman dan satunya siqah dalam ilmu. Ya, macam saya sekarang ni tuan-tuan dirahmati Allah Taala, tak layaklah duduk depan ni. Kalau kira-kiranya tak layak sungguhlah. Sebab apa? Sebabnya kalau nak kira umur pun sangat muda. Pengalaman pun tak ada. Nak bercakap tentang hal ehwal agama yang berkaitan dengan kehidupan, langsunglah jauh. Tetapi kita sama-sama memperingati di antara satu dengan yang lain. Kalau atas dasar tu boleh. Tapi atas dasar nak mengajar, memanglah saya ini bukan orang yang ada ilmu, bukan yang ada pengalaman. Sebab itu kita ingat hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam menuntut ilmu kena ada kesabaran. Belajar untuk membunuh kejahilan. Nak mendirikan akan suasana yang baik dalam keluarga kita. Kita kena ingat tu benda tu. Sebab kita tak dapat ilmu ni melainkan kita ini dengan tulus hati kita untuk menuntut ilmu. Bagaimana caranya Nabi SAW berinteraksi dengan ahli keluarga. Bagaimana para alim ulama kita berinteraksi dengan keluarga. Semuanya telah dinyatakan. Cuma kita nak macam mana nak tatbikkan. Kita nak selaraskan dalam kehidupan kita. Sebab itu katanya Al-Haris Al-Muhasibi, anna sabra minal iman bimanzilati ra'si minal jasadi. Sabar daripada bahagian iman ini seumpama kepala kepada jasad. Fa idza quti'a ra'su dhahabal jasadu kulluh. Apabila terpotong kepala, hilanglah fungsi badan. Tak bergunalah badan kalau hilangnya kesabaran. Besar sabar ni. Nak berjaya sabar. Tuan-tuan lihat, orang yang merancang sesuatu perkara yang buruk, insinuasi dalam kehidupan kita, sejarah lah, tak kiralah komplot ke apa ke. Tengok peperangan sebelum Perang Dunia Pertama, Sergo, Hungarian, Itali, Uthmaniyah, Turkish. Peperangan-peperangan yang besar ini, Balkan contohnya, semuanya ada di situ perancangan yang baik sehinggalah dia berjaya. Apa dia? Apa dia perancangan itu? Sabar. Walaupun di atas jalannya merosakkan, walaupun di atas jalannya memusnahkan, sabar. Tengok orang Yahudi, macam mana mereka nak establish Israel. Ratusan tahun berfikir. Dan berfikir itu kena ada apa? Kena ada kesabaran. Berjaya ataupun tidak? Berjaya. Maka kalau kita timbang di atas hal itu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana Allah Ta'ala melepaskan peluang kepada manusia ini di atas 1 detik sahaja, itu kesabaran. Apatah lagilah kalaulah orang yang melakukan kesabaran itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Allah Ta'ala kata apa? Kamu sakit, mereka pun sakit sebagaimana kamu sakit. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu berperang, kamu sakit, mereka pun sakit. Sama-sama sakit sahaja. Kalau sabar, sama-sama sabar sahaja. Akan tetapi bezanya kamu dengan mereka, watarjuna minallah, kamu berharap kepada Allah, ma la yarjun, sedangkan mereka tidak berharap kepada Allah Ta'ala. Saya suka menyebutkan hal ini, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, adalah kerana apa? Kerana untuk membangkitkan semangat kita semua. Dalam yang kurang beribadah, nak kepada ibadah, jangan dilihat kepada usianya. Saya dah tua ustaz, saya dah tak boleh nak baca Al-Quran, saya dah tak boleh ni, tak boleh tu. Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, kan di sana ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut bagaimana al-mahirul bil Quran lahu safaratin min kiramin bararah. Orang yang mahir Al-Quran ini akan ada satu bahagian yang baik pada hari akhirat itu. Akan ada satu hidangan, tempat yang baik di sisinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Walladhi yata'ta' fihi. Nabi kata orang yang gagap, orang yang pelat, payah nak sebut Al-Quran, lahu ajran, ada 2 pahala. Satu apa dia? Pahalanya dia belajar Al-Quran. Satu lagi pahalanya dia sabar menahan daripada segala kejahilan dan kepayahan dia tadi. Besar pahalanya. Di situ kan ianya adalah satu hadis yang bersifat targhib kepada sesiapa sahaja yang rasa luntur dan tewas dalam kehidupan ini. Jangan bimbang, Allah Ta'ala meluaskan kepada anda. Bahkan apabila kita baca Alam Nashrah, dalam Alam Nashrah Allah Ta'ala ulang ayat yang memberikan kekuatan kepada kita. Apa dia? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Tuan-tuan, itu ayat badal. Cuba buang tanwin tu. Dia cuba buang tanwin. Bacaan dalam Al-Quran macam mana? Fa inna ma'al usri yusrani. Kalau kita berhenti dengan tanwin, inna ma'al usri yusra, kan begitu? Cuba buang wakaf tu. Inna ma'al usri yusrani fa inna ma'al usri yusra, kan? Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Apa maksudnya? Inna ma'al usri, usri itu satu kepayahan. Yusrani, 2 kesenangan. Allah Ta'ala jamin dengan satu kesukaran akan datang 2 kemudahan, kesenangan. Allah Ta'ala ulang balik bahawasanya dengan satu kepayahan akan bersama dengannya itu 2 kesenangan. Tidak cukup ke ayat ini untuk mengajar kepada kita sabar di atas suatu perkara itu? Kalaulah orang-orang yang ingkar dan musyrik itu sabar dan berjaya dalam kehidupan mereka, bagaimanakah orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Walaupun ditindas, ustaz, walaupun ditindas. Tuan-tuan lihat dari Palestin 1924 lah, kan, kejatuhan saja Uthmaniyah, maka berebut-rebut orang-orang musyrik kafir ini menyerang umat Islam, dirampas tanah orang Islam, sehingga kan Palestin itu sentiasa menjadi rebutan, ditindas rakyatnya ratusan juta, kan. Cuba tuan-tuan lihat bagaimana dengan kesabaran orang Islam ini dengan ditindas saja, belum lagi berkuasa tu, belum lagi ada kekuatan, belum pegang lagi senjata, belum lagi ada kesatuan seluruh umat Islam ini, belum berkebar lagi panji-panji hitam, belum lagi datang Imam Mahdi. Tengok umat Islam di Palestin itu, walaupun mereka ini tidaklah berkuasa, tetapi mereka enggan menyerahkan tanah mereka kepada orang-orang Israel. Dengan sebab apa? Dengan sebab mereka itu sabar dan mereka yakin akan kemenangan di sisi mereka. Saya ada pelajar saya orang Palestin, sahabat saya bekerja sekalipun orang Palestin, dan saya faham bahawasanya inilah dia, kalau kita sebutkan nabtil mu'min, nabtil muslimin ammah. Kalau nak lihat kepada nadinya umat Islam, lihatlah kepada apa yang dilalui oleh orang-orang Palestin itu. Pada mata mereka kehilangan ibu, ayah, anak, pinak dan sebagainya, tetapi mereka yakin, mereka langsung tak tukar pun nak fikir, tak apalah kita tukar agama jadi Kristian ke Yahudi ke, tak pun. Mereka yakin bertambah lagi lah penyiksaan, pembunuhan, bertambah lagilah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Subhanallah nazim. Tapi sayangnya kalau kita balik kepada negara kita ni, susah sikit nak tukar agama. Dilarang dilarang berpakaian perempuan untuk majlis tahlil Yasin ke, dah bercakap dah saya tak layak jadi orang Islam. Subhanallah nazim.
Dia lelaki tapi berpakaian wanita dalam majlis baca Yasin, dah dikatakan tak apa, dah boleh nak tukar agama. Subhanallah nazim, ini adalah satu daripada perkara yang hilang daripada umat Islam. Kerana apa? Kerana tidak faham dari sudut kesabaran itu. Katanya Al-Haris Al-Muhasibi lagi katanya, fa idza sami'ta kalimatan tughdibuka fi 'irdika fa'fu wasfah. Seandainya kalian mendengar satu kalimah yang mana ianya menyebabkan kalian ini marah kita. Kamu dengar satu kalimah yang menyebabkan kamu marah, dan kalimah itu menyentuh kepada apa? Menyentuh kepada maruah. Menyentuh kepada apa? Menyentuh apa yang kita pakai ni, sifat-sifat kita ni. Subhanallah nazim. Fa'fu wasfah, katanya Al-Haris, fa'fu, maafkan. Wasfah, lapangkan dada. Apa maksudkannya begini? Maksudnya bukan bermaksud lenyapkan. Kita faham kalau sabar ni, kalau bahasa saya lah, dia panggil, tahan. Fa'fu, ingat bahawasanya kami diajar. Lihat tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita mendepani kepada satu kaum, satu pihak yang mana kita tak kenal mereka ni siapa, kita tak kenal mereka ni siapa, kemudian mereka menyebut perkataan-perkataan yang menyebabkan kita rasa marah, menyentuh kepada peribadi, menyentuh kepada apa sahaja yang kita ada dan sebagainya, kita rasa marah. Maka guru-guru kami ajar dua benda saja. Satunya, lihat siapa yang menyebut tu. Kamu kenal ataupun tidak kenal. Kalau kamu tak kenal, itu bermaksud orang itu adalah orang yang tak baik. Maka apakah bijak mengambil pandangan daripada orang yang tak baik? Sebab orang baik ni, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, orang yang soleh, dia akan ada hikmah dalam menasihati. Dia ada hikmah. Contohnya, kalau imam tersilap kau, dia akan jumpa dengan imam itu personally. Tak ada siapa pun yang tahu. Imam tu rasa gembira, dia kena tegur dengan sebab apa? Sebab tidak terbuka keaibannya dan tidak tercela akan hatinya. Kan itu hikmah. Sebab tu guru kami lihat, dia kata apa? Lihat kepada orang yang menegur kamu. Siapa orang yang tegur kamu? Orang yang berhikmah dan orang yang alim dah, kita kata. Kita tahu orang ini alim, orang ini soleh. Maka sedarilah bahawasanya kamu memang buat kesilapan. Memang kita silap. Sebab orang yang tegur kita ni soleh. Kita kena rasa subhanallah nazim, bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita ini ditegur oleh orang-orang yang baik, diperbetulkan oleh orang-orang yang baik-baik. Jangan duk rasa marah pula. Jadi kalau ada orang yang soleh, orang yang alim, dan cara nak tahu dia soleh tu dan alimnya, dia akan menegur dengan cara yang berhikmah. Berhikmah, kena ingat berhikmah. Tapi kalau tegur yang tak berhikmah, panggil-panggil yang buruk, yang yang menyakitkan hati, fa'fu, hilanglah. Ingat kepada hati kita, siapa nak tegur macam ni, orang tak baik. Orang saja nak mencari provokasi saja, nak mencari detik kemarahan kita saja. Orang munafik ini, kata Nabi SAW, wa idza khasim fajir, dia berbalah nak cari kesalahan, dia akan buat kita marah juga, sebagaimana dia ni bersifat dengan sifat munafik. Kan? Kita tegur dia benda yang baik, dia kata apa? Kau siapa nak tegur aku? Kau pun lebih kurang je. Kita dah niat baik dah, berhikmah dah. Tegur dengan cara berhikmah dah, panggil dah apa semua, WhatsApp apa semua lagi, kita jumpa minum ke apa, nak tegur dengan baik. Tak ada siapa pun yang tahu. Tiba-tiba saja kita jumpa, dia kata engkau siapa nak tegur aku? Engkau pun lebih kurang je. Kita pun panas di sini. Fahamlah kita bahawasanya ini adalah orang yang tidak mengambil manfaat daripada teguran. Jadi katanya Al-Haris, apabila ada satu kalimah yang menyebabkan kamu marah, jadi kamu akan merasai kemarahan tu. Bukan kata orang yang sabar ni, dia macam apa kita panggil, macam tak ada apa-apa yang berlaku, macam tunggul kayu je, katalah apa pun saya tak ada apa-apa. Itu bukan normal tu. Kemarahan tu akan ada, tetapi bagaimana dia berinteraksi dan bagaimana dia cuba tangani kemarahan tu.
Sebab itu Nabi SAW ajar kita berwuduk, ajar kita berbaring, ajar kita duduk. Sebab apa? Sebab ada kemarahan. Bukan tidak ada kemarahan. Dan ketika mana Nabi SAW dimusuhi, diserang, ada ahli keluarga baginda yang ditahmah, dicaci, yang diserang dan sebagainya, Nabi doakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan balasan kepada orang-orang yang melakukan hal demikian. Tidakkah itu datang daripada perasaan ataupun daripada rasa yang tidak enak pada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab itulah hadirin hadirat yang dirahmati Allah taala, apabila kita bercakap tentang sifatnya sifat ini, ini dia, kita kena ada caranya mengatasinya. Kan? Sebab itu cara nak mengatasi tadi, dia akan datang dengan psikologikalnya, dengan emosinya, dengan akalnya. Sebab tu akal di hadapan tu. Sebab tu saya sebutkan tadi, apabila bercakap, teliti dahulu, perhati dahulu siapa orang yang kita bercakap, di mana kita bercakap, bagaimanakah kredibiliti kita sebagai orang yang bercakap, siapa kita, kedudukan kita bagaimana. Dan ini semua adalah tontonan kepada masyarakat. Hattalah lebih-lebih lagi lah orang-orang yang sentiasa datang ke masjid. Tuan-tuan jangan ingat datang ke masjid sahaja ni, saya ni hubungan saya dengan Allah Ta'ala sahaja, bukan. Orang yang datang ke masjid ini, dia ada privilege dia tersendiri. Orang yang datang masjid naik motor tu, nak pergi masjid tu. Pandangan tontonan masyarakat ini, dia adalah ahlillah. Ahlillah orang masjid ni. Orang masjid apa, mengumpat pun kuat. Tu yang bahagian tu tak sedap tu, kan? Yang bahagian kedua tu, ni orang masjid ni, mengumpat pun boleh tahan. Yang tu tak nak. Sebab itu bila sebut ni ahli masjid, dia adalah menjaga semua kriteria yang baik-baik. Sebab itu kita kena ada letakkan kebaikan itu pada diri kita. Bukan kata kita ingat kita nak ibadah kepada Allah Ta'ala saja, bahkan kita ini juga model kepada orang-orang yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak kiralah tahap mana kita ni, imam ke siyak ke, ataupun apa sahaja tak ada kaitan dengan imam siyak pun, tapi kita ahlillah, mesti menunjukkan dengan cara yang terbaik. Maka dengan sebab itu sabar, lihat kepada penelitian, cara kita bercakap, kredibiliti kita sebagai orang yang bercakap, kredibiliti kita sebagai orang yang melakukan sesuatu perbuatan, letaklah pada tempat yang duduk, yang baik, yang sesuai. Fa inna dzalika min azmil umur, kerana itu adalah perkara yang sangat luar biasa hebatnya, sangat berat tuan-tuan. Katanya Al-Haris, sangat berat, susah sungguh. Sebab itu orang mukmin ini hidupnya sentiasa jihad. Kan, nak tidur malam pun dia jihad. Macam manalah aku hari ni, selesai tak urusan aku ini dalam urusan dunia. Kan, urusan dunia aku selesai ke tak, esok bagaimanakah dia, tanggungjawab aku. Semuanya adalah daripada kebaikan-kebaikan dan perkara-perkara yang sangat besar. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkatalah Umar al-Khattab radhiyallahu taala anhu, man khafa Allah lam yashfi ghaizah, wa mattaqahu lam yasna' ma yurid, walaula yaumul qiyamati lakana ghairu ma tarun. Barang siapa yang takutkan Allah Taala, maka dia sentiasa ingat bahawasanya Allah Taala itu tidak akan hilang daripada perasaan dia, tidak akan hilang melihat kepada apa yang, maksudnya Allah Ta'ala sentiasa mengawasi kita. Maka dengan sebab itu takutlah kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takut kepada kemurkaan Allah Ta'ala. Kita ni kalau kita bekerja, macam saya bekerja, takut KPI tak cukup. KPI tak cukup, LNPT tak cukup, nak cukup 80% tu, kan? Maka daripada awal tahun sampailah akhir tahun, kita akan jaga semua sekali. Kan perasaan kita sahaja. Gaji ustaz, gaji macam mana gaji? Gaji itu bahagiannya daripada rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit banyak pun kita tidak kiamat. Dunia ni, kalau hilang dunia, tak kiamat pun kita. Kan, tak kiamat. Hilang kereta sebiji, tak kiamat pun kita. Tapi kiamatnya apa? Perasaan.
perasaan tamak dan juga haloba kita tadi. Kan orang tak kasih kepada kita, orang kita kasih lah. Tak kasih kepada kita, tak kiamat pun. Kiamatnya nanti adalah ketika mana Allah Subhanahu wa taala panggil dalam dua keadaan. Satunya kiamat yang disebutkan kiamat sughra. Kiamat itu mati. Itu kalau yang itu mesti diingat. Kalau tak ada orang sayang kita, mati dah, betul lah. Hilang gaji sedikit, mati, betul lah. Tapi tak pernah pun berlaku dalam sunnatillah. Sunnatillah tidak berlaku begitu. Yang satu lagi adalah kiamat yang kubra, kiamat yang besar itu. Maka katanya Al-Haris, katanya Umar Al-Khattab, nukilannya Al-Haris, takutlah bahawasanya Allah Ta'ala itu sentiasa melihat kepada perbuatan kita. Jangan matikan dalam hati kita ini sudah terbebas daripada kemurkaan Allah Ta'ala. Ingat, kita sentiasa berada dalam keadaan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wa mattaqahu, barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lam yasna' ma yurid, dia tidak buat apa yang dia kehendaki, tapi dia buat apa yang Allah Taala kehendaki. Baik, saya bagi laluan untuk azan. InsyaAllah ta'ala saya sambung sedikit saja insyaAllah ta'ala. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, katanya Al-Haris, tidak melakukan apa yang dia kehendaki, iaitu apa yang dia nafsukan,
Tetapi apa yang dia lakukan adalah semuanya di atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya padanya itu ada niat kerana Allah Taala. Jadi kita buat ni tuan-tuan dirahmati Allah Taala, ada padanya itu ibadah. Ingatlah kita buat ni ibadah. Kita menyapa orang pun ibadah. Kita memenuhi undangan orang pun ibadah. Kita makan tidur pun ibadah. Semuanya itu adalah daripada kehendak ataupun tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita ini menjadi orang yang disebutkan sebagai ahli ibadat. Ahli ibadat. Bukan sekadar sahaja manusia, bukan sekadar sahaja ciptaan Allah Taala, tetapi kita ni adalah ahli ibadat, iaitu orang yang meletakkan segala perlakuan, pekerjaan, perkataan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan katanya lagi Umar Al-Khattab, laula yaumul qiyamati lakana ghaira ma tarun. Kalaulah tidak adanya yaumul qiyamah, tidak adanya hari kiamat, maka tidaklah apa yang sebagaimana yang kamu lihatnya. Apa dia? Iaitu tidak sebagaimana yang kamu saksikan adanya manusia beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak ada hari kiamat, nescaya manusia ini akan hidupnya bebas daripada tuntutan dan juga pagar-pagar agama tadi. Tetapi kerana adanya hari kiamat dan setiap daripada kita ini merasainya, walaupun tak mati lagi, walaupun tak menghadapinya lagi, tetapi setiap daripada kita ini sudah bersedia untuk menerima akan kematian tersebut, menerima akan hari kiamat itu. Di mana buktinya ustaz? Buktinya adalah ketika mana kita ini melihat orang-orang sekeliling kita sudah meninggal kita satu persatu. Kan? Yang terdekat ni lah zaman yang dekat ni, yang Covid ni. Yang Covid ni sepupu saya pun dah meninggal, kan? Ahli keluarga yang dekat-dekat meninggal, baya-baya saya juga. Terkejut juga kita, kan? Jadi meninggal itu saya pun akan hadapinya juga. Satunya. Yang keduanya pula adalah kegilaan kita terhadap dunia. Tak rasa nampak kepada orang yang mati, tetapi surakah, serakah kita kepada dunia bertambah-tambah. Serakah kita kepada dunia bertambah-tambah. Tamak halaba kita kepada dunia bertambah-tambah. Apa buktinya? Buktinya adalah ketika mana bertambahnya harta, bertambahnya keinginan kepada dunia, bermaksud kita ini ditinggalkan. Maksudnya kita ini diambil, bahagian kita diambil, bahagian kita diambil. Maka bertambah kita serakah. Kita rasa tu diambil. Macam mana untuk mengelakkan diambil? Tambah lagi. Rupa-rupanya banyak benda meninggalkan kita, harta kita meninggalkan kita. Sebab itu kita bertambah inginkan dunia. Bukan nak bertambah dunia ni kerana apa? Kerana kita ni senang, minat dengan dunia. Bukan itu sahaja, tetapi kerana ianya terhakis, sikit hilang, nak lagi, sehingga Nabi SAW menyebutkan sehinggalah masuk 2 ketul tanah dalam mulutnya, barulah berhenti. Kalau gunung ganang ini pun bertukar emas, nescaya dia nak juga, nak lagi, sehinggalah 2 ketul tanah masuk dalam mulutnya. Apa? Ketika dia mati baru berhenti nakkan dunia, sebab dia berhenti dah semuanya, dia nampak benda lain dah. Tapi ketika mana dia hidup ini, kenapa dia inginkan bertambah sesuatu? Adalah kerana ia ditinggalkan, terhakis. Subhanallah nazim. Yang ketiganya adalah melihat kepada orang-orang yang meninggalkan kita dan juga kita meninggalkan orang. Kan? Kerana kita ini terlalu nak kerana kita ini telah merasai bahangnya akhirat, kita dah rasa dah orang pun tak sayang, kita pun beri sayang kepada orang pun tak sayang, tak minat, tak hargai dan sebagainya. Ini termasuk daripada tanda-tanda kita ini akan menghadapi yaumul qiyamah, walaupun kita tak mengakulah kita tak mati lagi dan sebagainya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ambillah peringatan ini, semoga kita ini sentiasa berada dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya kita ingat bahawasanya hubungan kita dengan manusia ini tak boleh sekadar-kadarnya hubungan kita secara pragmatik,
Pragmatik tu maksudnya kita jumpa, lepas ni tak ada apa-apa. Rupa-rupanya kita ini apabila kita bertemu, padanya itu ada habuan-habuan daripada nikmat-nikmat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sekadar bertemu sahaja dalam dunia ni, tak kiralah di mana sahaja kita ini sebagai orang yang beriman, kita bertemu sahaja dengan sahabat kita, kalau tidak ada mawaddah, tidak ada kasih sayang, tidak ada doa, tidak ada penghormatan, tidak ada apa kita panggil, membesarkan ta'zim kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, asyik nak bergaduh saja, asyik saja nak menzalimi di antara satu dengan yang lain, itu menunjukkan bahawasanya kita ini sudah hilang akan tuntutan kita sebagai hamba kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Pada pertemuan itu ada padanya adalah silaturahim. Dan orang yang menghubungkan silaturahim itu adalah di antara orang-orang yang benar imannya kepada Allah Ta'ala. Dia kena doakan, dia kena bertegur sapa dengan baik, dengan elakkan perpecahan dan perbalahan, elakkan daripada menyakiti, mencemuh. Kita ni subhanallah nazim, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita kenal orang Islam saja, kita cuba cari kesalahan dan kekurangan, kita cuba cari juga nak cari sakit hati ni, kita cari juga sikit, tengok dia hitam sikit, hitam ni tak apa, tak bagus adalah saja-saja kan. Putih sikit, putih pun tak boleh ni, tak boleh percaya orang putih. Subhanallah nazim. Apakah ini sebenarnya laluan untuk kita mendapat mawaddah, rahmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita ingat benda-benda ni, semua ini, inilah dia peringatan yang dibawa oleh sahabat sebagaimana Umar Al-Khattab. Kalau kamu ingat kemurkaan Allah Ta'ala, nescayalah kamu akan sentiasa takut padanya. Seandainya kamu ingin menjadi hamba yang bertakwa, jangan buat apa yang kamu nak. Kita nak apa saja yang kita nak tadi. Kita nak harta, nak semua. Tapi kalau yang bertakwa tak buat begitu, dia akan nak kepada melakukan ibadah kerana Allah Ta'ala. Ada harta pun dia ingat untuk melakukan kerana Allah Ta'ala. Dan orang yang bertakwa juga, dia akan lihat bahawasanya hubung kaitnya ini adalah dengan kehidupannya pada alam akhirat. Ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala ini, kalaulah kita ini ditakdirkan dah meninggal dah semuanya sekali, dah pastilah takdirkan kita ini dapat sama-sama dan masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang terbaik, itulah yang paling disukai. Maka dengan sebab ini kita ingat kepada pesanan-pesanan ulama-ulama kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ingat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, innamal mu'minuna ikhwah, sehingga orang mukmin itu bersaudara. Memadailah setakat ini banyak kekurangan dan kesalahan, yang kurang itu daripada saya sendiri, yang baik semuanya daripada Allah Taala. Quli qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fi dinikal Islam wa ulumiddin ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.